Minum kopi tidak patut. Patut. Tidak mau. Malam tadi besok anak oke enggak? Oke. Payang. Belum ini dua. Baru ini. Gero di grid teh. Naik. Dia punya anak kecil. Laki-laki dia anak saya. Depan punya tuan punya kopi. Tuh. Di bapak ini pun Gay, you pun naik atas, jangan di luar. Jangan ambil video pusing keliling itu masa nampak nanti. Sebab tidak. Saya punya ini kalau YouTube nanti ya. Buat YouTube lagi. Ya. Kakak. Ini pengetua dia. Nih. Nah. Oke, selamat pagi kepada semua peserta Selamat pagi. menanam kopi. Malam kita berada dalam kelas, kita belajar teori. Dalam masa yang sama kita buat festival buat kopi lah yang sebetulnya. Bila saya tengok dari jauh tadi saya tengok semua kopi itu kan, kalau saya bagi markah ini jangan kecil hati ya. Mungkin paling tidak pun saya bagi dalam 40% lah. Banyak benda yang dia nak berbagi di sini. Satu, pengurusan dia sangat tak baik lah. Very poor management dari segi pertumbuhan pokok. Saya pasti kopi ini dah melebihi 1 tahun dah umur dia. Lebih. Kalau kita tengok kopi ya di usia macam ni dia mesti dah banyak buah dah. Sebab apa dia pokok dia macam ni dia bukan dia setakat tu Lindung. bukan setakat lindung, masalah dia sepatutnya dekat dahan tu yang satu tu dia kena trim dia satu. Yang keduanya dia punya pruning tak dibuat juga, tak berapa proper lah. So saya akan tunjukkan macam mana kita buat pruning yang betul, mana satu yang kita nak buang, mengapa kita perlu buang dan cara dia. Kita tengok kopi dia tidak memerlukan daun yang sangat banyak. Lagi-lagi lah kalau daun tu dia tak sihat yang macam ni. Okey, kita boleh lihat ini adalah kesan penyakit kulat yang kita panggil dia Hemilia bastatrix, iaitu penyakit karat daun lah. Jadi kita boleh lihat penyakit karat daun dia ada tumpukan dekat sini ya. Ini yang kita panggil dia coffee leaf rust. Coffee leaf rust ini penyakit karat daun, kita boleh identify dia, boleh kenal pasti dia. Dia ada tumpuk-tumpuk, lepas tu di sini dia ada burn dekat sini. So, bila kita nak pangkas, pastikan nanti tiada longgokkan daun-daun ataupun bahagian yang telah kita pangkas. Kita seharusnya membersihkan kawasan-kawasan di sekeliling ni supaya tiada jangkitan penyakit kulat. So, kosongkan tambuk itu dulu. Okey. You pegang. Saya akan pangkas dia. Cara memangkas kena betul. Sebelum memangkas, pastikan gunting ini cukup tajam. Dan seboleh-bolehnya, kita jangan campur gunting ini untuk pangkas pokok lain. Kalau kopi memang khas untuk kopi. Sebab kopi dia ada penyakit dia tersendiri. Kalau kita guna gunting pemangkas ni untuk tanaman lain, bila kita pangkas ke sini, pokok kopi ini dah ada penyakit, kita pangkas pokok yang lain, seperti limau ke apa-apa, dia akan berjangkit. Sebab yang kita tengok kita tidak buat sterilize lah. Kalau kita sterilize, salah satu daripada kita bunuh kuman, kita cuci dengan air bersih. Keduanya kalau tak cuci air bersih, ambil kita air panas, kita celup di situ untuk bunuh kuman dalam sini. Di sini banyak kuman tahu, kita tak nampak. So bila kita nak pangkas, pastikan gunting bersih, dia punya cukup ketajaman, dan satu lagi dia tidak boleh, kata orang ada macam tanah-tanah kotor-kotor macam ni lah. So cara dia kita pangkas dengan cara betul. First kita pangkas semua daun yang tak sihat. Cara memangkas kena cara slanting ataupun cara condong. Dia tak boleh itu. Sebab bila hujan nanti dia tidak menyebabkan kecederaan dekat sini. First kita gunting yang betul. Cara dia tengok kamu. Yang ini semua tak sihat So, jadi tak guna kamu simpan daun yang kurang sihat dan banyak tidak menjanjikan apa-apa buah. Okey, kita hanya simpan daun yang sihat saja. Macam potong rambut lah. Kopi dia nampak tedious job, dia banyak kerja, tapi bila kamu jaga dia, beri baja cukup, buat cantasan yang betul, dia akan mengeluarkan hasil dengan banyak.
sepatutnya di usia dia macam ni, dia sudah ada banyak buah. Tapi terkejut saya tengok dia macam mandul. Sudah ada. Okey, kita tengok Sudah suami. Sekarang kita dah buang daun kan yang tak sihat. And then kopi dia akan berbuah di setiap dahan yang macam ni. Setiap dahan macam. And then sekarang ini yang tak perlu kita simpan lah. Kita mesti trim dengan bahagian daun kita kena oleh check on lah yang macam ni. Ini kena sutimol yang kita panggil salah satu daripada perosak disebabkan oleh semut Sutimo ni kita boleh lihat dalam mana-mana tanaman biasanya dia akan berwarna begini ya. Dia nampak kotor. Sutimo, SOOTYMOLD. Sutimo. Jadi ini dia kita tengok Jangan dilogok macam ni nanti kita akan simpan dalam tu Ini semua kena semut selagi dia ada semut di sini. Dia akan menyebabkan kerosakan pada daun sebab daun tak dapat bernafas sudah. Dia punya proses fotosintesis tidak berlaku sebab dia sudah blok kena ni. So kita nak produce daun yang sihat, dahan sihat. So kita kena simpan dekat bahagian yang baik juga lah. Saya suka buat kerja kopi sebab sebelum saya menjadi seorang pakar kopi, saya dah banyak training lah. Banyak training and then saya belajar. Dan mengambil masalah untuk kita menjadi seorang pakar dan kopi. Okay? So belajar dari orang yang sepatutnya lah. Kita mesti belajar dengan cikgu yang tahu macam mana memangkas, cara menjaga pokok Kita tidak berasaskan teori Teori can be always different. Dia akan berlainan, dia tidak 100% sama. Cara kita baca memang kena ikut cara pruning kena betul, tapi kalau dekat sini kita tengok keadaan pokok dia. Di sini dia banyak pokok yang tak sihat lah. So kita akan hasilkan pokok ni nanti yang sihat. Lepas tu nanti kita akan tengok dalam masa sebulan lepas kita letak baja, kita tengok pokok ni akan jadi baik lah. Jangan kita guna tangan untuk kita memangkas Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh macam Pak Cik ni, dia jenis malas kan, dia buat ni. Tak boleh. Bila dia buat macam ni, dia akan cedera dekat sini dah. Bila cedera, bila hujan, dia cepat akan dijangkiti oleh penyakit lah. So selagi daun yang tak sihat macam ni wajib untuk you prune dia. Kita tengok before and after. Okay. Kita kebersihan ladang sangat penting. Bila kita dah buat macam ni, dia sudah perfect pruning. We call it perfect pruning. Tugas dia sekarang, you kena bersihkan ni. Pastikan daun itu you kutip. Make sure you tolong saya kutip dulu. Semua daun tu. Kita kutip dulu. Nak apa? Nak baca nak pelan lawan. Buat baja. Buat dia baca. Potong tinggal. Tak boleh macam tu. Lain satu Kalau buah dia lagi. macam tu, kalau hujan ke apaan nanti dia akan buruk, dia akan rosak. Dia akan menyebabkan penyakit. Okey. Lepas dari ni, itulah sebabnya kalau dapat durian lah, dia terlalu akar, dia terlalu sukan. Kita bersihkan dia, pastikan ini bersihkan dulu. Kalau kita membaca di atas bukit dia tak sama dengan yang flat. Jadi, dengar bunyi ulat. Kopi pun sebab apa dia lambat membesar, buah tak ada sebab dia sudah kalah dengan root yang lain lah, akar yang lain. So, cara terbaik adalah kita bersihkan dulu sebelum kita membaca. Tingkat ini kita guna baja lengkap lah, kita guna 12, 17. So kopi akar dia titik. Tak boleh you putuskan dia, takut nanti dosa. So semalam saya sudah minta cara membaca dengan betul teknik dia. So you buat alo saja. Tak usah you cangkuk dia sampai cedera tu. You buat alo saja. Kita buat alo dia. Dan cara membaca atas bukit tak sama dengan yang dekat flat. Excuse. Kalau kita membaca dekat atas bukit, tak perlu kita letak baja dekat atas sebab dia akan jatuh ke bawah kena hujan. So kita setengah sajalah. Half of the canopy. Kita akan menggunakan baja kadar sekarang ni dalam 250 gram. So kita buat macam ni cara kita baja dengan betul. Ini ngalang.
Kita buat setengah saja. Kita tak perlu penuh. Tidak dari atas kah? Hujan nanti dia akan turun. Sistem membaca di atas dia tak sama. Paham tak? Cobalah kami dari sini kan dari atas kita bikin. Baru dia turun bawah. kalau saya baca tidak ada dari bawah tuh. Mana dengan ini kita tuh hire. Nak bikin telok. Lepas tu, Oh dia taknya masuk kolam. bos, kita kena tutup tutup dia supaya dia tidak lari masa hujan. Ini kan betul-betul menusin tu ah. Satu kosong. Bukan dia ke rumah. Bukan dia anak kok. Kita nak kubur benda yang tu takut hujan nanti. Okey, dia akan bertahan dalam masa 3 bulan. Dia akan mendapat baja dengan cukup lah. Kita separik tanah baca. Kita boleh lihat sekarang before and after. Okey, setakat ini okey? Ambil gambar. Okey. Dan dahan tu kena buang. Siapa boleh tolong buang? Tebang. Dia bilang baju merah tuh. Penting dia tebang. Ini bilang tadi. Nih, ojok. Tidak. Nah. Oh, nano ya. Kata raja nabai, saura dia nabai. Kita di ban, Payangan ada hijau Brazil. Ini sister yang satu tu. Kenapa? Isang air man eh. Tanawan jawab aja na. Kakam na bang. Oh, jatuh kajian ni jadi. Apa lebat ke tanan? Okey, satu lagi. Lepas ni saya mau peserta lain buat. Tapi saya akan buat dalam 2-3 pokok dulu. Ajar kita orang. Okey, yang ini. Okey, jaga. Okey, cahaya dah masuk sekarang. Dah ada cahaya. And then cara kita topping di atas betul lah. Yang buat topping ni bagus. Cara dia bagus. Ketinggian yang maksimum, yang tak boleh lebih tinggi dari ini. Sebab nanti untuk satu cluster ni nanti kita harap dia dalam kalau di bawah dia dapat sampai 300 gram untuk satu satu dahan. Kalau dia 10 gram dah 3 kilo sudah kita dapat. Kita mau yang betul-betul pokok kopi yang bagus. Kita buat yang dekat belakang tu lagi. Apa macam dua ini macam. Tak. Sebenarnya you lewat memangkas. Tapi tak apa. Yang macam ni sepatutnya kalau ikut dulu kita mesti Potong. buang salah satu daripada lain. Tapi memandangkan dua-dua ada dahan, dia akan ada hasil di sini. Sekarang you tak perlu lagi buang dia. Sebab dia dua-dua dahan dah ada. So kita pergi dekat belakang dia tu. Mana gunting saya? Bagi saya. Ini. Tak, nanti kita pergi situ. Geng, sini dulu. Bro, kami Mana satunya tu? Okey. Mana kita orang ni? Kalau ingat bilang Kalau ikut satu pokok ni at least dia sudah ada dalam 4-5 kilo satu pokok ni. Tapi ini ya 100 gram pun payah. Memang pokok tidak diselenggara dengan baik. Basi pruning tak dibuat. Terus kita kena buat topping, dia sudah tinggi ini. Potong. So first kita kena buat. Kita tidak Potong. bersimpan. Dia punya maksimum terlalu tinggi sangat. Bila dia tinggi, Pakai garaji tengok. cara kita buat condong lah. Garaji baru. Garaji. Apa Salah gaya ada gunting tak sesuai. Mari kita nak. Biji dia mari. Jadi Rio Jambe. tak apa, you pegang dulu nanti letak ke bawah. And then sekarang ni kita mau buat ini banyak dia punya penyakit lah. Kita boleh tengok yang satu ni. Kita boleh tengok dia punya anthracnose. Anthracnose penyakit anthracnose daun lah. So first kita buat pemangkasan dulu. Apa nama tadi? Anthracnose. Anthracnose. Semua ni kena semut sebab and then sekarang kita nak tahu
pembuangan daun dekat bawah ketiak buah dia. Ini yang kita panggil dia ketiak bawah buah dia. So kita pangkas dengan cara betul. Sebab kita Alah salah apa? okey, kita biarkan udara cukup. Cikgu, Okey. tengok saya boleh kah? Boleh boleh. Okey. And then ini adalah bunga kopi yang sesuai untuk kita kutip jadi teh. Salah. Aron. Ini yang sesuai. Okey, ini buah kopi. Malam tadi saya kata tolong jangan salah dia punya tu ini bunga dia kan. Ini dia punya berry akan terbentuk nanti. So cara kita buat macam ni saja. Jadi di sini dia punya berry nanti. Dalam masa 3 minggu nanti dia akan keluarkan berry. Ini berry yang kecil lah. Okey, jadi kalau dia masih kecil macam ni tolong jangan buang ni dulu sebab kita nak cover daripada direct sunlight. Ini Berry itu apa itu berry? berry tu biji kopi yang kecil tu. Kita Baby fruit. Kira balang na kurang tampan. Okey. Balang na. Balang na ba? Ayo baduk balang. Tengok kita saya ajar you dulu. You yang tuan rumah kan? Oh, you pula. Okey, ini kita panggil dia ketiak buah. So kita apa kita kena buang bagi cahaya matahari cukup. Sebab buah kopi ni sekiranya dia sudah keluarkan berry macam ni, dia mesti cukup cahaya matahari supaya buah dia besar dan dia cepat masak. Kalau you suruh dia redup macam ni, lambat dia masak nanti dan buah dia akan menjadi kecil lah. So di peringkat ini kita panggil dia di bawah ketiak baby ya. Okey. Cara pangkas nak betul. Kita tengok before and after. Kita buat. Hari ini kita orang masih belajar. Okey. Yang lepas bunga tu tadi kan 3 minggu kemudian dia membentuk dia punya berry yang kecil macam ni. Ini yang kita panggil dia berry kecil. Yang ini berry yang tak belum matang yang kita panggil dia immature berry. Okey. Ada satu soalan saya, Cikgu. Ya. Kalau kita sudah petik ini, dia akan keluar bunga lagi kah? Dah ada punya dahan ini. Dia macam ni, kopi ni dia punya karakteristik lain. Bunga dah sudah ada keluar. Bila you dah petik macam ni kan, di sini dia akan keluar lagi. Dia tidak di sini lagi, dia akan dekat sini. Jadi okey, disebabkan dia tak cukup baja, tak cukup kuning, tak cukup cahaya matahari, kopi Ribrika ni sepatut-patutnya bukan kualiti besar macam ni. Malam tadi besar ini berry, dah saya tak tipu kita orang lah. Jadi ini ibarat Arabica kopi dengan Robusta. Sebab Arabica dengan Robusta dia punya saiz yang kecil. Dan cara kita ambil kita pulas saja. Macam ni dia. Saya macam ini sejak saya ambil. Oh salah. Salah. Biasa ni macam ni. Kita pulas saja. Okey. Kalau nak tanam untuk benih, saya tidak galakkan sebab akar dia tak berapa berkualiti lah. Ingat kalau untuk tujuan penanaman jangan semai sebab bakar dia tak berapa bagus. Nanti dia akan hasilkan pokok yang tidak berapa memuaskan lah. So kita cek balik mana satu dah. Sini banyak dia punya semut. Kita buat training slow and steady ya. Kita hanya biarkan daun yang sehat saja. Okey, yang ini dah. Yang lain tu jangan malas tolong kutip daun dulu. Kamu orang yang sana kumpul tu lah mana? Ngeri. 2, 3 yang sana tu. Tadi sudah satu kali sudah. Okey, satu lagi. Tukar. Excuse me. Satu lagi. Kopi kita orang tak tahu. Depan lagi. Dekat bawah ketiak dahan, kita kan ada ketiak berry, ketiak daun di bawah buah berry. Yang ini daun ketiak dia di bawah dahan. So kita kena pangkas juga. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Buang semua. Buah dekat situ. Buanglah yang selanjutnya. Cikgu. Wah, lindi ada apa? So bila kita trim dia, dia akan cepat keluarkan buah berbunga banyak dalam pokok ni. Kita boleh hasilkan dalam 4 ke 5 kilo berries untuk pokok ni. Dalam setahun kita boleh hasilkan kalau macam di bawah 20 kilo kita senang dapat untuk satu pokok ni. Okey? Okey, bila berry dah besar, bos kita mesti wajib buang ini.
Kita kena buat cara betul, jangan cederakan dia punya tu. Ini cara kita pegang kena betul juga, pangkas kena betul. Macam pegangan. Ya. Kita sayang buang dia punya daun itu. Okey, minta maaf. Kita sayang daun, daun banyak, buah kecil. Itu saja. Itu hal kita orang lah. Dapat masak daun enggak? Daun kita boleh buat air teh, Buat teh. buat sebagai teh, tapi kalau kita mak fokus pada buah. Kalau yang teh itu untuk personal, untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk kita dapat hasil, untuk kita nak cari duit sebagai mata pencarian, kita jaga pokok dia yang baik. Kita mak hasilkan very berkualiti. Okey? Macam ni style dia. Malam tadi kekurangan zat. Bawa dalam kelas itu buka slide. Oi. Ambil tu. Malam tadi saya suruh nanti saya suruh buka. Balik. Cek dia kekurangan zat. Cikgu ini satu lain ini cikgu. Apa dia? Ini. Ini kena sutimol, kena semut ni. Nih. Gunting dia. Ini sakit. Ya. Pergi salut. Mall kan ni, mall. Nak semut. Kulat. Yang kita mak jaga sekarang ni, kita jaga buah, beri dia besar. Bukan macam yang you fikir daun banyak buat apa? Buah pun kecil. Sihat. Buat dahan dia berat saja. Ya, nak tak apa. Cantik kan? And then sekarang disebabkan kita tanam kopi di kawasan yang agak berbatu, first kita bersihkan bawah tu dulu. Mana sangkul? Mana sangkul? Cikgu kenapa dia dipanggil teh? Tanya cikgu. Walaupun bunga dia. Tak, disebabkan kita buat dia punya beverage. So dia dipanggil teh kopi lah. Ke dia jawab. Yang mana ambil teh? Okey. Cikgu mau tanya satu lagi. Ini tak penyakit. Ya, ini Hemilia Bastatrix. Ya. Ini Hemilia Bastatrix. Ya, Hangan itu rusak. Ini penyakit Emilia nih. Hemilia. Bawa klinik. Telok itu ini lah. Sebut saja. Coba tanya. Sebenarnya geng sebab dia dibukitkan. Sada ya. Kerja you kena mesti mak tahu. Jadi sekarang you kena Biden dia punya tu. Jaga. Woi. Jaga guys. Geng. Kalau kena kita Hey. geng. Jangan salahkan saya. Dari jauh. Jauh sikit. So sekarang kita nak putuskan urat yang tidak berkenaan urat bibian ni. jangan ah. Mati duri. Mati durian nanti. Urat lain Urat lain tu macam PD lain. Kalau kita letak baja dia akan turun dekat bawah. Ya amannya nanti. Bagusnya tolong kamu cikgu. Nak dahan? Tak kita nak halo dia. Ini kena buang ni. Dengan apa sakun itu? Jangan sakun. Saya sakun. Okey, bagi saya baja dulu. Kasih baja. Berapa inci intat jauh dari pokok? Pokok dah besar kita letak 5 inci. Betul cikgu. Apa nombor baja tadi? Kalau kita baja di atas lain ah. Apa nombor baja tadi? 12, 17, 2. Ingat juga mau buang rumput dekat sini. Kan cikgu? Ya. Cara baja atas bukit tak sama dengan cara yang dekat plain. Belah atas dia. Aku nyok makan nak om ni dah. Oi. Dulu lah. Jauh tu. Dekat sangat. Oi. You tolong tutup dia punya tu. Tutup baja dia. Tutup balik. Pasang seluar. Bapa
inci cikgu? Apa dia? Jarak dia berapa inci? Dia tidak inci kah? Disebabkan Kira-kira dia di lah. atas bukit, kita kena adjust supaya baja tak lari ya. Sebab kalau kita letak baja di kacu, bila hujan dia akan makin dekat tu dia akan toxicity. Atas bukit lain style dia. Boleh. Ini cantik, blooming bagus. Yang itu lagi, yang belakang tu. Yang banyak daun. Ini pun sama. Oi. Kalau gunting mana? Tidak terlalu dekat dengan cikgu. Jarak dia. Jarak ada. Ini terlalu dekat. Ini saya tengok dalam 7 kaki saja. Dia kena ada 9 kaki. Ya, yang ini penyakit. Karena daun yang kita panggil dia Hemilia vastatrix. Apa tadi sebut lagi? Hemilia vastatrix. Penyakit karat daun. Kita boleh tahu dari segi bila ada dia punya spot-spot macam ni dekat sini. Dekat sini. So kita simpan. Untuk sampel nanti. Yang ini kena infeksi daun. Penyakit. Ambil semua jadi sampel lah. Saya pangkas kita orang simpan. Tolong ambil sampel ini, jangan main-main, kita orang nanti tak tahu apa penyakit. Kita tak boleh simpan daun yang telah rosak. Lepas tu bila hujan, daun yang sihat akan cepat berjangkit. So cara terbaik kita kena jaga baik-baik lah. Okey, macam ni kita buat dia. Ambil macam ni. Biasa penyakit Hemilia vastatrix ni, dia akan berlaku bila kawasan dia redup. Dia kurang cahaya, biasa berlaku lah. Okey, yang ini adalah disebabkan oleh kumbang. Kumbang yang menebuk daun dia. Kumbang dia ada dekat itu stem borer, dia akan menebuk batang, dia buat lubang bertelur dekat situ. Satu lagi, kumbang jenis yang soft, dia punya kulit. Scale dia makan daun, dia tebuk, dia menghisap cairan pada bahagian daun. Okey, ini okey. Lepas tu kita buat baja lagi. Saya mak peserta yang buat. Itu buat. Baja. Kita hari ini belajar pemangkasan, pembajaan. Lepas tu kita buat kebersihan lah. Kita tidak boleh biarkan kopi kita kotor. Kalau kita nak hasilkan kopi yang berkualiti, dia mesti sihat, tidak ada penyakit. Kalau penyakit datang, kosak datang, maknanya kopi tidak dijaga dengan baik. Faham tak? Cikgu, saya cadangkan ini satu dipotong lah. Sebenarnya dia macam ni. Yang cara you memangkas, tapi ini okey, tapi disebabkan you tidak pangkas awal dulu. Jadi dia dahan tinggi-tinggi. Jadi cara you pangkas yang satu ni pun salah sudah. Okey. Selanting je. Santing, sebab bila hujan nanti dia tidak tu. Okey. Kita buat santing. Tapi kalau kopi dah berusia 10 tahun, kita akan buat pemenggalan. Ingat 10 tahun kopi dah hasil dah banyak. Kita potong 3 kaki, lepas tu kita buat selanting, kita akan cat yang cat hitam. Nanti yang keluar dekat bawah dahan baru dah semua. Apa serenting tu cikgu? Selanting condong. Jangan kuat sangat, nanti akan dia putus loh. Itulah murid kamu. Okey, yang ini kita baca penuh. Masuk area full circle. Kira tanah rata lah ni lah. Tanah rata kita buat penuh. Ya, tanah rata buat. Berdua bertusuk. Ingat baja kuri ke kuri. Dalam 250 gram kalau berusia dah 2 tahun lebih ke atas. 200 gram. Kalau kita ada botol mineral water, kita gunting dia, kita pakai sukatan, itu lagi bagus. Okey, you coverkan dia. Ambil gambar dulu kita orang. Oh, gambar. Tuh.
Sini yang telah naikkan ban begini dari sini ya. Pak, kita buat pemangkasan lagi sebelah baru kita akan ambil nampak kerja kita. Kita ada 1, 2, 3. And then dekat tempat you duduk juga. Kotor ni. Yang banyak daun sana. Saya minta maaf dengan you ah. Ini ibarat lelaki yang tegak tinggi lampai tapi mandul anak kandung. Ini kak. You tahu dekat bawah sorry tu saya lah. Mana ada batang tinggi tegak lepas situ satu rak dahan. Di bawah. Apaan tu abang? Malam kita tengok boleh dari sini dah. Sebab dari mula kita mesti mak pangkat awal. Kopi dah umur 6 bulan itu kos kuning. Kos kuning, kopi 6 bulan. Ini ya, mana tidak penyakit banyak datang. Bagi saya tu guna. Jadi satu saya mau tanya, kalau dia punya ini banyak kita boleh buangkan. Bagi tu sekejap. Okey. Rasanya nih. Kalau dia banyak macam ni, masa dari kecil kita kikis dengan cara lembut lah. Kikis bulu betis. Nah, macam ni cara dia. Okey, jadi yang ini kita tengok dia first kita buat kuning. Ini penyakit anthracnose daun nah. Kita boleh lihat bila kita tengok daun dia bahagian hangus, penyakit anthracnose. Kalau dia ada tempokan di sini, itu hemilia. Penyakit kulat juga, semua kena kulat. Masa tanam Perlu dulu dalam kelas ni macam ambil nama-nama jenis-jenis ubat tu bang. ada dalam slide saya, nanti kita akan ada lagi slide. Okey. Apa racunnya? Ada dalam slide, kita akan buka lagi satu slide belum buka lagi. Kita pakai Untuk kompok pengetahuan. Boleh saya tolong kak tinggi. Boleh. Tak. Kita Mang dedet. you tolong kuning juga, you tolong kuning. Ha. Mau apa kena ni? Okey, yang bahagian ketiak-ketiak tu saya ajar kamu bisa buat. Kami boleh buat ke Ciko? Tidak, kita memang ada satu ladang. Sekarang cikgu ajar untuk sebab lain pokok lain dia punya pertumbuhan. Di bawah tadi dahan dekat bawah yang satu. Yang ini pula dia tinggi-tinggi dahan paling atas. So kita mesti nak tahu cara kita pruning dengan betul sebab ini sudah late pruning lah, dah lewat dah. Paham kita? Selagi dia ada daun di bawah ketiak buah itu, kita kena buat pemangkasan. Yang lain tolong buat, itu sambung. Ada lagi. Teluhan ni. Tak, you cari daun yang tak sihat. Daun tak sihat. Ini sudah habis kah? Belum. Belum? Nah. Ni. Matai waktu bulan tu tak kerja tu gak kata Hitam ni. Satu tu bawah tu. Tung. nanti hanya lepas kak tu kapung tindok bentik daun nanti nah. Tidak. Lagi. Oi, gumpul daun oi. Okey. Sekarang kita kumpul daun, lepas tu kita buat kebersihan dekat kawasan itu. Yang kasut nanti kita buat ya. Jangan dulu. Saya pilih mana satu pokok dia orang buat. Okey, tolong bersihkan dulu. Sangkun. Yang lain jangan duduk. Jangan duduk. Nanti tiada gaji. Malas itu yang duduk. Kalau nak jadi petani jangan duduk ah. Kita duduk bila dah habis kerja, duduk dekat rumah suka hati duduk. Saya ini rindu sama cikgu. Buat. Oi, jangan kotor kita orang tu. Okey, puas. Rumput ah. Okey, kita buat macam ni dulu bersihkan. Lepas kita cabut ah. Pasal urat dia habis. Urat apa nama? Kita sebalikkan dia. Sebalikkan dia punya akar. Pergi itu ada sepunya meter reader tu yang semalam saya tunjuk you buka dia ada lagi. Pergi ambil, jangan malas kita orang. Pergi ambil. Turun gaji. Kalau mau rajin kopi lah. Tidak lawan tu. Kopi senang loh, kita senang dapat duit kopi saja. Bagus. Buat proses yang betul. Nah. Jiran. Aku tek di sini. Jiran.
dekat kami. Kalau kalah kopi tenom ni Pak. Nah, Tenom kopi tenom. Buat sini. Bahaya kerja itu. Okey, buat macam tu betul-betul cara dia. Cara. Kita baja di atas bukit dia tak sama dengan baja dekat atas tanah flat Ya, jangan biaya ni pokok. Itu aja mana. Apa nama sudah pergi tenom kah? Banyak tempat saya sudah pergi. Apa nama yang jenis kopi di tenom tu? Di Tenom tu dia ada Librika, dia ada Robusta, dia ada Arabica. Kenapa? Okey, ambil Baja. baja. Bagi baja, cara kita baja di atas bukit dia tak sama dengan baja di kawasan yang flat. Bagi saya buat dah. Lepas tu yang lain nanti kita buat. di atas bukit lah. Atas bukit. Kira berapa gram ini, Cikgu? 250 gram. Okey. Seperti lebih sudah ini. Dah lah, ini kurang ni. Cikgu tahu pak, kita orang Mama ni cikgu. You fikir saya ini orang yang apa nama tak tahu. Bukankah? Main kita orang tu. Kita buat dia mesti balance ya. Jangan ada yang tebal, ada yang nipis dia mesti cut. Tapi kalau saya buat saya punya cikgu, saya hitung biji itu. Oh, sampai esok pun tak siap. Okey, tolong tutup. Tolong tutup. Tutup. Sama-sama main kita orang lah. Macam tu tu. Ini macam ni cara dia terbaik, bagus. Bila hujan nanti, baja ni akan hancur, dia masuk first dia akan bahagian akar. Kalau dia cukup baja dalam pokok ni kita tengok dalam masa 3-4 bulan. Hujan ada turun, putih saya semua bunga dia keluar nanti. Kau tengoklah. Kena ni baja lah. Ya, kena baja saya ini baja buah. Ini Baja buah lah. Baja buah. 12, 17. Ya kak? Ya. 12. Kalau 15 subur kah? 15. 15 ini bila kopi belum berbunga. Oh. Kalau Mula tanam lah 15. Baja subur. Syukur lain dari buah kan. lepas ni sebelum kita buat lain kita nak baca tanah ini sama ada dia berasid, sama ada dia akali, sama ada dia neutral. Kalau neutral itu dia memang bagus. Dalam bacaan 5.5 5.0 ke 7. Buat sini. Namikan ni. Jangan bawa pulang nanti ya cikgu. Ini okey, ini dia punya tool. Kita nak baca dia punya masam tu tidak yang tanah. Sini semua jangan jauh, oi. Jangan jauh. Nanti ini tu nanti kasih kata orang nanti untuk Jangan mahal ini tak ribu ini, Pak. Ribu ini. Ini bukan murah-murah, Pak. Ini Minta sama WB semua ini peserta. ribu ni. Saya okey, first kita mak tengok macam mana kita mak ambil bacaan tanah, kita ambil dekat sini. Okey. Kita tengok dekat sini, kita tengok reading dah macam ni. Tanam dia. Oh, ini sangat bagus neutral ni, neutral. Dia 6 ni. 6. Aduh, ini sangat bagus. anak ini. Reading, you go. You better go. Go. So ini dia punya bacaan dia 6.0 di mana dia sesuai untuk kopi. Untuk sesuai untuk kopi 5.5 to 6.5 and then ini memang sangat cantik. Just nice. 6.2. Exactly 6. 6.0. 6.0 itu 6 tu. Tidak sampai ni sikit lagi. Siapa yang baca dia? Tapi tiap sikit Tidak tu. dia tidak boleh kata 5.9. Ini memang 6 sudah 6.0 ni. 6 betul-betul dekat tengah dia tu. Sik sudah. 6 sudah. Okey, tanah ini kita tak perlu guna banyak dolomite banyak sebab cukup untuk sekali setahun. Kalau tidak tak perlu pakai dolomite pun okey sebab dia memang cukup sudah neutral. Memang sangat bagus. Ini tanah jadi bagus, okey? Okey, sekarang kita ambil reading dekat kawasan ini. Kita nak ambil yang bukan dekat kawasan kopi, dekat tengah-tengah je. Sini aja tak pergi. Jom. Woi. Jangan duduk malas. Sini dulu. Kita baca lagi. Kita buat research, kita buat sampling. We are also doing dekat kawasan yang dekat akar dia, kita nak tengok. Dia dekat kawasan ni kita kena buat juga. Kita nak tengok reading juga. Oi, itu bagus lagi. Kurang.
Tidak sampai. Oh, ini bagus juga ini. Ini 6.1. 6.1. Ini pun bagus. 6.1. 6.1. Okey dah turun dah 6.0 Sun. Maknanya tanah ini memang sangat bagus untuk kopi. Oke. Kalau atas bukit sana. Okey, tolong pegang nanti tak boleh kena air, takut dia rosak nanti sebab dia ni memang ini made in UK ni. Boleh pegang. Boleh. Jangan Jangan cari suruh pecah. Satu lagi. Oh, sini semua. cari nanti. Semua orang ada Kita nak buat sopir. belakang juga. Belakang. Okey. Okey, yang lain. Lepas ni saya sudah buat 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah buat 5 pokok. Bagi saya gunting memangkas. Tak bagus inilah. Okey. Ini satu. Itu berapa karat tak guna juga. Di sini ya, kalau ikut-ikut, kopi ini kalau di bau 9 kilo. Semalam saya tunjuk orang buah besar-besar. Disebabkan orang ni tak jaga dengan baik, kita tak dapat marah dia. Okey, yang daun halus ni kita kena buang. Mana ada susah kita orang. Kalau dalam satu hari kita buat dalam 10 pokok dah lebih dari cukup, esok rusak, sambung lagi. Kalau dahannya dari sini lah. Ini buang, tapi sebab dia beri dia keluar dekat sini. Kita tengok kita buang daun yang tak sihat dulu. Okey, kita buang. Yang ini dekat bawah tu betiah dia. So ini dia ada potensi dia akan berbuah ini dia buang kan. Tak sebab dia akan membentuk dahan nanti. Dia akan membentuk dahan maksudnya dia nanti akan jadi macam ni. Kalau dia dari dekat sini. Tak kita tengok keadaan pokok lah. Okey. Sekarang saya nak buka kita semua suluh. Jangan pakai tangan please. Oh ya. No use hand. Mesti pukul dia punya tangan tuh. Tangan you kotor banyak tuan. You fikir tangan you bersih tak kotor. Pagi yo. Okey, yang ini pun kena ada punya penyakit anthracnose daun lah. Bang, siap yang kanan. Okey, jom kita tengok. Okey, kalau yang halus, oi. Kalau macam ni dia haluskan, kita tak perlu simpan dia sebab dia bisa buang. Macam ni kita buang dia. Aduh. Kalau dia banyak ini dahan ini, Medjok yang tak kaya. potong kah? Tak, macam ni dahan yang kacau. Kalau dia banyak dahan. banyak dahan saya punya itu banyak dahan bah. Kita pergi tengok di mana kopi you. Cari yang sini Tak, saja kalau nanti. selagi dia ada dahan macam ni, dia agak jauh sikit boleh. Sebab kita nak buat pruning daun saja. Macam ni dia. Kahubuan nak. Buah keluar. Alang jalay na wen na di do. Naik kami tini kubuan naik ko. Lain. Utek tak Perlu. bata. Hujan saya tu buang sebab dia ada buah dekat situ. Batu balik. Yang mainan adanya. Pak, oi. Dia bukan penyakit tu, kena panas. Panas. Dia sunburn. Oh, sanban. Dia punya dahan dia kena burn. Burn itu macam dia Macam mana kita rawat dia? tidak sebab kalau kita Payung bagi lah. air cukup basahkan dia akan tu. You angkat lagi dulu. Okey. Kan melok dia melok. Apa mun melok ke? Nak ring kena dia. Si kedah mel ini sampai buang. Mesti buang. Yang satu ni kita buang. Jangan. Yang perah kena weh nampak. Okey, ini sudah. Kita tengok dulu ada beri kecil. So kita nak buat macam ni je. Bagi cahaya masuk lah. Ini pun sama. Kita jaga kebersihan ladang jangan kotor-kotor kita orang. Tu kahom perah ni penang dia. Daun-daun nak mate. Tapi nana nunin weh lim. Usita jam tu. Ini tak melok nak. Urok tay paun nak. Kita apa lupa. Lagi tu Kalau mate. Jadi nanti yang tumbuh nanti dia akan keluarkan dahan lagi dah. So kita hanya buang daun yang Kumpul daun oi. Kumpul daun. awit dang lah. Bantai dah barakat dah borang pemulihannya. Cipan. Yang lain tolong ambil dia punya dahan yang tak sihat tu guntingkan dia. Okey, maring buka. Ani sedang. Indang Pak Udin tu nana. Bila tu nanti dia akan bunga dekat sini banyak dia punya bunga akan banyak keluar.
Kalau daun banyak semua dia tak jadi Buka nanti. counter dekat family dia, kemudian tak Seorang ni patut kita orang hasil kopi pun tak ada. Kita orang tak tahu kan satu buat. kembali yang Oke, apa aktiviti kita hari? Sekarang kita sedang buat tanaman kopi di Long Redian. So penceramah yang hebatlah dari Puan Bevin, dia kita jemput khas daripada Bau. Oke. Kemudian sangat bertuah untuk dapat Kita penceramah yang tengok yang terbaik. lain. Cek. Oh, sorry. Yang lain. Siapa ada gunting ni? You ada gunting, jangan tengok saya. You tengok pokok kopi. Buat dia. Geng, tengok sana geng. Tak, you cek yang... Ya, jangan potong sembarang. Oi, daun dia di dahan macam ni. Kalau you potong batang dia punya dahan banyak buah dekat sini. Jangan jadi orang yang betul-betul merugikan tahu. Jangan sembarang-barang you gunting rambut sampai botak. Mana perempuan mau dia kalau dia botak? Mau juga perempuan nak duit, bah. Bukan perempuan nak tengok rambut, perempuan nak tengok duit. Aman banyak kalau. Boleh tahan. Kalau perempuan mau gerak macam mana cara saya kasih tahu Jangan dia ada dahan nanti. Jangan. Nanti dia akan keluarkan dahan dia. Dia akan buah.